Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan di mana sebelum ini kita telah belajar ada 4 definisi tindak balas redox. Okey, ada 4 definisi tindak balas redox, iaitu yang pertama dari segi perubahan oksigen. Kemudian yang kedua ialah dari segi perubahan hidrogen. Yang ketiga ialah dari segi perubahan elektron. Dan yang keempat yang kita nak bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan nombor pengoksidaan, ataupun saya ringkaskan dia sebagai NP saja. Okey, baik. Pertama sekali, kamu pernah mendengar perkataan nombor pengoksidaan ini daripada subtopik unsur peralihan masa kamu belajar di kata 4 dulu, iaitu keistimewaan unsur peralihan. Salah satu keistimewaan unsur peralihan ialah dia mempunyai banyak nombor pengoksidaan. Jadi di sini kamu dengar ataupun kamu telah bertemu dengan perkataan nombor pengoksidaan ini masa kamu belajar di kata 4, iaitu dalam bab yang keempat, iaitu jadual berkala unsur. Jadi hari ini kita nak tengok secara lebih terperinci berkaitan dengan apakah itu nombor pengoksidaan. Baik, kita tengok di sini. Rujukan ini ialah pada muka surat 11 buku teks kamu, iaitu nombor pengoksidaan ataupun setengah keadaan dipanggil sebagai keadaan pengoksidaan ialah cas. Okay, jadi dia ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku. Okay, jika berlaku pemindahan elektron, dia akan membentuk cas. Yang ini kita dah belajar dalam ikatan kimia. Okay, kenapa berlaku pemindahan elektron? Kerana atom itu ingin membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okay, iaitu berlaku pemindahan elektron. Jadi, poin yang kedua disebut nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan berikut. Jadi di sini kalau kamu rujuk dalam buku teks muka surat 11 dan 12 ini, semuanya ada 8 garis panduan yang kamu perlu tahu untuk menentukan nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur. Okey, baik, kita pergi satu persatu lah. Yang pertama iaitu nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Okay, nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Jadi, unsur yang neutral ini contohnya natrium, karbon, helium, oksigen, klorin yang tidak mempunyai cas ini ialah sifar. Okay, sifar. Dalam bahasa biasa kita panggil kosong lah. Okay, sifar. Itu senang. Jadi, nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Yang kedua, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Okay, ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Apa maksud monoatom? Maksud monoatom di sini ialah mono ialah satu dan atom ini atom tunggal yang tidak bergabung dengan apa-apa atom lain. Okay, dia membentuk cas terlebih dahulu. Contohnya ion koprom 2, casnya ialah 2. Kerana mengikut cas yang berada pada ion tersebut. Begitu juga kalium. Kalau kamu tengok di sini, kalium positif, maksudnya positif di situ ialah positif 1. Jadi cas dia positif 1. Ion bromida Br negatif, negatif 1. Ion oksida negatif 2. Cas nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. Begitu juga dengan ion aluminium Al3 positif, iaitu nombor pengoksidaannya ialah positif 3. Okey, perlu diberikan perhatian di sini bahawa cara penulisan nombor pengoksidaan ialah contoh ialah positif 2, positif 3. Okey, sedangkan kalau kita menulis cas pada ion Al3 positif, kita tulis nombor pengoksidaan ialah positif 3. Baik, selesai 2 panduan. Panduan yang ketiga ialah nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 masing-masing ialah positif 1, positif 2 dan positif 3. Maksudnya di sini ialah
kumpulan 1 positif 1, kumpulan 2 positif 2 dan kumpulan 13 ialah positif 3. Maksudnya unsur dalam sebatian. Unsur di sini ialah litium. Dalam litium klorida. Litium klorida ialah sebatian, unsurnya ialah litium positif 1. Okey, kerana litium ialah salah satu unsur dalam kumpulan 1. Kemudian natrium oksida, natrium ialah kumpulan 1. Kita dah tahu dia ialah ahli ataupun unsur dalam kumpulan 1, dia ialah positif 1. Magnesium, unsur kumpulan 2, positif 2. Aluminium klorida, positif 3. Sama dengan cas dia lah, lebih kurang sama dengan yang atas tadi. Okay. Kemudian peraturan ataupun panduan yang keempat, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Maksudnya di sini ialah sifar di situ maksudnya ialah kosong. Okay. Unsur dalam suatu sebatian. Okay. Unsur dalam suatu sebatian, sebagai contoh saya ambil tadi, dalam peraturan yang ketiga tadi, Na2O sama dengan kosong. Okay. Na2O sama dengan kosong. Kerana apa? Kerana ini ialah unsur keseluruhan ataupun sebatian, unsur dalam satu sebatian ialah kosong. Jadi kalau sifar ataupun kalau kita nak tahu Na itu berapa, Na 2 tambah dengan O, kita akan dapat nilai sifar. Okey, kita akan dapat nilai sifar. Di mana Na tadi kita dah maklumkan dan kita dah bincangkan, Na tadi kumpulan 1, jadi dia cas positif 1 tambah dengan O tadi ialah negatif 2 kerana mengikut cas monoatom tadi. Jadi 2 positif 1 tambah negatif 2 sama dengan kosong. Jadi betul lah, sama dengan kosong. Kemudian peraturan yang kelima ialah jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom. Polyatom ini berlawanan dengan monoatom tadi, di mana mono 1, poli ialah banyak, adalah bersamaan dengan cas pada ion tersebut. Okey, cas pada ion tersebut. Contohnya jumlah nombor pengoksidaan bagi ion amonium. Contoh yang diberikan di sini ialah ion amonium NH4 positif. Maksudnya jumlah nombor pengoksidaan dia ialah ambil cas inilah. Okey, iaitu bersamaan dengan cas pada ion itu, iaitu positif 1. Okey. Jadi kalau soalan ini kita nak tahu berapa cas bagi N ataupun berapa nombor pengoksidaan bagi N. Jadi N tambah 4 darab hidrogen ialah positif 1 sama dengan positif 1. Jadi N tambah dengan 4 sama dengan positif 1. Jadi pindahkan ke sana, kita akan dapat iaitu N sama dengan positif 4 bawa ke sana, jadi negatif 4, jadi negatif 3. Okey, iaitu ialah 5 panduan. Sedangkan di sini kita ada berapa panduan? Kita ada semua ialah 8 panduan macam yang saya sebutkan tadi. Okey, ada 8 panduan macam saya sebutkan tadi. Okey, terima kasih. Kita akan sambung pada siri video yang kedua lah untuk panduan yang ke-6.